بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم افتح علينا بفتوى العارفين وارزقنا فهم النبي وزدنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembelajaran kita sebelum ini berkaitan permulaan daripada surah Al-Baqarah yang dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang hari ini insya-Allah nanti saya akan berikan notanya. Cuma kita dengar dulu berkaitan dengan tadabbur ayat yang ketiga. Firman Allah Subhanahu wa taala, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Iaitulah mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Iyakah? Belum. Saya kata tadi dengar dulu. Nota saya belum beri. Yang nota ni belum diberi. Belum lagi. Jadi dengar dulu, nanti insya-Allah saya akan beri nota ni kemudian. Itu dah pelajari sebelum tu. Sebelum tu ada nota dah. Yang tu telah diberi. Ya. Cuba tengok nota sebelum ni yang saya beri tu. Permulaan surah Al-Baqarah tu. Ada yang alif lam mim tu ada. Ada kan? Oh, yang tu. Betul lah tu. Zalikal kitab. Alif lam mim tak perlu. Betul lah tu. Ada tak ada? Betul. Betul lah tu. Untuk kami buat kopi ni lah ya. Ini saya dah bagilah siapa yang belum dapat lah. Cuma yang hari ini terus masuk ayat yang ketiga. Cuma notanya saya belum beri. Tu dia. Nanti saya hari ini masuk ayat ketiga. Ayat ketiga. Seterusnya kita akan bertadabbur pada ayat seterusnya. Di dalam ayat ini kita juga akan mengkaji tentang hal-hal yang gaib. Kegaiban ialah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh indrawi maksudnya. Iaitu pada penglihatan kita, pendengaran kita, itu masuk indra ataupun disebut indrawi. Seperti tidak dapat dirasakan, dilihat dan juga disentuh, dan tidak seorang pun yang mempersisihkan keberadaannya. Oleh kerana itu, sesuatu yang terlihat tidak memerlukan petunjuk untuk mencarinya, kerana ia sudah terlihat. Tetapi yang gaib itu memerlukan petunjuk. Dan beriman kepada yang gaib itu adalah termasuk sebahagian daripada perkara yang dikaitkan rukun iman. Beriman pada yang gaib. Apabila kita beriman pada yang gaib, maka menunjukkan bahawasanya bila sesuatu telah dighaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka kita tidak perlu mencarinya. Dan apabila disebutnya suatu perkara yang ghaib, maka kita juga tidak perlu membayangkannya, kerana yang ghaib itu tidak tergambar dan juga tidak dapat dibayangkan. Itulah maksudnya ghaib. Seperti mana contoh rezeki yang bakal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dia masih ghaib, tetapi tidak ghaib pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala yang ghaib, termasuklah rezeki, termasuklah ajal. Siapa di antara kita mengetahui kita akan mati pada waktu bila, usia berapa, tahun yang keberapa, lalu ditanam di kuburan mana? Mungkin kita boleh tentukan tanam di mana, tapi bila kita akan mati, kita tidak akan tahu. Itu termasuk yang ghaib. Bahkan kita tidak akan tahu kita akan makan apa esok ni, walaupun kita merancang nak makan sesuatu. Itu pun masuk ghaib. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala itu maha ghaib. Bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala maha ghaib, maka segala yang dicipta, maksudnya makhluk, segala yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala itu tarafnya makhluk yang mempunyai sifat, maka jangan dikaitkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala mencipta pada manusia, dia memandang, mana ada sifat yang boleh memandang, sifat yang boleh mendengar, tetapi jangan dikaitkan Allah Subhanahu wa taala itu mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, seperti mana dia melalui sifat yang sama dengan sifatnya makhluk. Seperti mana kita memandang, melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, itu namanya alat, itu indrawi, maka tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, perkara yang ghaib ini juga tidak boleh dikesan dengan penglihatan dan juga pendengaran. Seperti mana contoh antara perkara yang ghaib yang wajib kita beriman adalah antaranya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Itu perkara ghaib yang wajib bagi kita beriman, perkara itu benar-benar berlaku. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dalam Quran ghaib. Kerana apa dia ghaib? Tidak ada siapa yang melihat perkara itu berlaku. Tidak ada siapa yang melihatnya ketika mana Rasulullah di Isra' wal Mi'raj kan. Tidak ada siapa yang melihatnya. Apa maksudnya di sini? Maka dia ghaib. Bila kita mendengar kisahnya Isra' wal Mi'raj, maka kita tasbih saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kisahnya sungguh luar biasa. Apa bacaan tasbih kita? Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Itulah tasbihnya tak kala mana kita mendengarnya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Disebabkan dia sudah bahasa Arab. Subhana itu isim mansub, bacanya atas. Subhana, dari atas. Kemudian dia menjadi maf'ul mutlak. Bila jadi maf'ul mutlak, maka dia akan menjadi penguat pada makna, penjelas pada jumlah, dan juga penjelas pada kalimah serta sifat yang ada dalam kalimah. Makna menunjukkan bahawasanya bila kita baca Subhanalladzi asra bi'abdi laila, sempurna menjadi satu tasbih. Jadi kita boleh bertasbih dengan cara Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Dan itulah tasbihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mana dia bawa Nabi, ceritanya luar biasa. Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala bertasbih atas zatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Jadi oleh kerana dia itu ghaib dan dia termasuk antara mukjizat dan khususiat Rasulullah, maka jangan kita menggambarkan kisahnya, peristiwanya. Beriman saja dia benar-benar berlaku. Mengapa? Bila kita mula menggambarkan, maka menunjukkan bahawasanya kita telah guna pakai akal kita, tetapi penggunaan itu bertentangan balik dengan al-ghaib tadi, ta'arif dia. Perkara yang ghaib tidak boleh digambarkan, dibayangkan. Lalu kita nak gambar, nak membayangkan Isra' wal Mi'raj, maka bertentangan dengan ta'arif tadi. Peristiwa Isra' wal Mi'raj tidak ada siapa dapat menggambarkannya, sebab peristiwa itu ada mukjizat Nabi yang sangat luar biasa. Bila sebab ada mukjizat Nabi, maka akal tak boleh nak menggambarkannya. Lalu bila kita menggambarkannya,
maka bertentangan balik dengan ta'rifnya mukjizat ataupun khususiat. Gitu. Jadi jangan digambarkan, apatah lagi jangan dilukis-lukis tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Seperti mana contoh, adakah boleh kita nak melukis-lukis gambar seorang Nabi Rasul? Tapi di barat sana kan mereka buat filmnya para Nabi, para Rasul melalui kitab dia lah. Kisah Nabi Musa, kisah Adam, kisah Nuh, kisah Yusuf, kisah Isa, kisah Yahya. Mereka menggambarkannya siapa yang nak jadi Nabi, siapa nak jadi Rasul, siapa nak jadi Nabi Nuh. Mereka buat filem. Akidah Islam mengharamkan bagi kita melihatnya. Jangan melihatnya sebab bertentangan dengan akidah. Itu kita kena tahu. Mengapa agaknya akidah mengharam untuk berlakon jadi seorang Nabi. Saya akan buat satu filem dan saya sendiri akan jadi Nabi Muhammad dalam filem itu. Dia sudah akidah haram bagi kita untuk melihatnya. Mengapa dia dah bertentangan, dia sudah akidah. Maknanya jaga memuliakan seorang Nabi Rasul. Kalau memang tak pernah tengok zahir dan batin ni Rasul, jangan digambar-gambarkan. Merasai tidak mengapa. Seperti mana dalam solat, apabila kita membaca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dalam tahiyat awal, tahiyat akhir, maka kita boleh merasai kita sedang bagi salam pada Rasulullah. Bahkan kalau sekiranya seseorang itu pernah melihat Nabi, mungkin melalui mimpinya, maka dia boleh menggambarkan Rasulullah. Tapi sekadar yang waktu itu saja, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, situ. Assalamu alayna wa ala ibadillah, jangan menggambarkan Nabi lagi. Dia kaedah gitu. Dan tidak ada masalah. Dia syarat seperti mana kita solat menggambarkan Kaabah di hadapan kita kerana Kaabah arah kiblat, tidak ada masalah, kata ulama-ulama. Sehingga ulama kita mengajar kita, kalau kamu dah tak boleh nak menggambarkan Nabi sebab memang tak pernah lihat Nabi, kamu diharuskan menggambarkan maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh, sampai di situ. Kemudian janganlah membayangkan lagi bila masuk pada lafaz yang lain. Tetapi jangan menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggambarkan, jangan mewujudkan Allah Subhanahu wa taala seperti mana satu gambaran lah. Jirim ke, jisim ke, arat ke, dia bertempat ke, itu tidak boleh. Dia sudah akidatul Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala Maha Ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ada ulama menafsirkan bil ghaib adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu sendiri Maha Ghaib, sehinggalah Maha Ghaib yang dimaksudkan akal manusia tidak langsung mampu untuk memahami hakikatnya zat Allah pada kewujudannya. Itu kerana al-ghaib. Itu telah disebut oleh ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti mana kita belajar akidah. Sifat qadim pada Allah Subhanahu wa taala antaranya adalah hayah ataupun hayyan. Dia maha hidup. Dan sifatnya qadim, dia tersendiri. Oleh kerana itu jangan pernah kita menyatakan Allah maha hidup, Allah cipta kehidupan, cipta makhluk, cipta manusia, lalu dihidupkan agar ini semua hidup dengan Allah yang hayyah tadi. Itu kesalahan dia. Sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa? Ini sifat qadim, kita sifat baharu. Mustahil yang baharu boleh masuk yang qadim. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala hidup atas wahid ahad, makna atas wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kaitkan Allah ciptanya kita agar kita dapat hidup bersama kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah. Seperti mana orang akhir zaman, dia berfikir, dia beriktikad Allah Subhanahu wa taala ada sekarang ni dalam syurga. Itu pasal dia masukkan orang beriman dalam syurga untuk bertemu dia yang hidup dalam syurga. Apa maksudnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mahu kita hidup bersamanya dalam syurga. Itu bertentangan, dia sudah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala cipta syurga untuk orang beriman. Dia tidak berhajat pada syurga, dia tidak berhajat pada tempat, kerana Allah Subhanahu Wa Taala qiyamuhu bi nafsihi, itu sifat qadim Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga itu qadim ke baharu? Baharu kan, dia makhluk. Qadim hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mesti dilibat dengan makhluk. Hidupnya Allah, hidupnya kita lalu disatukan. Itu bertentangan dengan sudut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti mana contoh, saya bagi contoh mudah. Boleh ke sekarang ni kita 2024 digabungkan hidup 2030? Tak boleh. Sehinggalah tunggulah 2030 tu juga. Begitu juga waktu yang telah berlalu, masa yang telah berlalu, kita tak boleh nak ambil, bawa dia, cantumkan dalam masa sekarang ni. Tak, dia telah berlalu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada present tense, past tense. Dia tidak ada masa yang berlalu atas dia sedang berlalu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terikat dengan masa, dengan zaman. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak terikat juga dia mestinya adanya makan. Makan tu masuk bertempat. Seperti mana contoh, kita berada di sini atas ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim juga. Apa maksudnya? Atas ilmu Allah, dia mengetahui kita akan berada dalam masjid ni waktu ini. Tapi qadim, kita belum wujud lagi. Ini atas zat dia. Itu pada sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iradah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak kita berada dalam masjid waktu ini. Tetapi kita belum dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu atas kehendak dia. Iradah itu qadim. Kemudian pula benar-benar hari ini kita bertemu di sini, itu sifat kudrah Allah. Mana berkuasanya Allah menciptakan kita lalu hadir di sini. Maknanya atas kudrah Allah lah lalu kita dicipta oleh Allah. Maka kudrah, iradah, ilmu. Tapi hayah tidak terlibat. Mengapa hayah tidak terlibat? Kerana atau wahdahnya Allah Subhanahu Wa Taala mustahil ada makhluk hidup bersama dengan Allah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kehidupan untuk makhluk. Dia bukan menciptakan kehidupan untuk dia. Dia maha hidup. Tapi maha hidup Allah Subhanahu Wa Taala atau wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya tidak ada kaitan perlu berbilang pada Allah. Wahdaniyah maksudnya ada selain pada Allah bersama dengan dia. Tidak ada kaitan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya perkara itu tidak sifatnya ghaib, dia jelas secara logik akal manusia, dia tidak perlu lagi petunjuk nak menjelaskannya. Sebab mata sedang melihat. Macam kita dengan Rasulullah, kita termasuk beriman pada yang ghaib. Yang ghaib itu juga Rasulullah, kata ulama. Tapi para sahabat, mata melihat Rasul, dia melihat Rasulullah yang ghaib, tetapi jelas maka telah hilang ghaibnya. Seperti mana kita pula masih tidak melihat Rasulullah, maka kita terus beriman pada Rasulullah walaupun tidak pernah melihatnya, dan ghaib itu tidak pernah hilang. Bila ghaib tidak pernah hilang, pahala makin dibesarkan oleh Allah kerana keimanan yang teguh walaupun tak melihatnya lagi. Dia kaedah begitu. Para sahabat Rasulullah dah melihat Rasul, dah jelas, maka selesai. Pahala mereka terlibat pula dengan amal yang perlu mereka lakukan dengan Rasulullah. Kita pula tak pernah melihat Rasulullah, tapi kita tetap beriman, istiqamah beriman atas Rasulullah, yang memang dia seorang Nabi, seorang Rasul. Dan pahala itu diteruskan dan tak pernah diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selagi mana kita beriman pada Rasulullah. Dan Rasulullah pun termasuk yang ghaib, kata ulama-ulama kita. Itu yang kata Nabi, sesungguhnya yang jauh lebih bahagia itu adalah bukan kamu. Tuba itu maksud bahagialah, gembiralah kepada orang-orang yang mana beriman kepada aku, sedangkan lam yarani, mereka tak pernah melihat aku. Lalu Rasulullah menyebut 7 kali. Sahabat Rasulullah Nabi sebut sekali je.
Sebab mereka lihat Nabi beriman. Kita pula beriman pada Nabi tapi tak pernah melihat Nabi. Lalu Nabi kata, tuba liman lam yarani, berbahagialah orang tak pernah melihat aku, wa amana bi, tapi dia beriman kepada aku. Jadi kitalah orangnya. Maka ini adalah atas hak dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita kena tahu atas kudrah Allah Subhanahu wa taala. Zaman berlalu, bahkan dah berpuluh ribu tahun. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada seperti mana yang kita temui pada zaman hari ini. Bahkan pada zaman Nabi, mungkin sebahagian besar yang ada dalam zaman hari ini tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya yang perlu kita ketahui, ini semua atas kudrah Allah. Mana atas kehendak Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk mengubah itu semua. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia berkehendak untuk mengubah, maka jadi perubahan. Mana zaman kita yang terakhir ini banyaknya perubahan yang tidak ada pada zaman yang terdahulu. Sebab zaman yang terdahulu ada yang wayusbit, mana tetap perjalanannya sama dengan kehidupan berpuluh ribu tahun begitu. Seperti mana contoh, mungkin zaman puluh-puluh ribu tahun dulu mereka tidak pernah mengenalnya lampu seperti mana kita hari ini. Sehinggalah sampai ke zaman Rasulullah dia guna pelita. Ribu-ribu tahun dulu pun guna pelita. Tapi akhir zaman tidak lagi. Jadi apa maksudnya? Atas kudrah Allah Subhanahu wa taala nak mengubah perjalanan akan masa dan zaman, itu atas hak Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka samalah juga seperti mana Allah Subhanahu wa taala dia nak membesarkan, membanyakkan lagi pahala umat yang terakhir. Kita lah walaupun tidak beriman pada Rasulullah, walaupun tak pernah melihat Rasulullah, tapi kita beriman kepada Rasulullah kerana beriman pada yang ghaib. Kita ketahui bahawa ada 5 alat indera, itulah alat indrawi yang wujud: pendengaran, penglihatan, penciuman, makna hidung kita yang boleh menghidu sesuatu, termasuklah perasaan dan juga sentuhan. Dia ada 5. Sentuhan itu daripada kulit, termasuk daripada tangan kita yang menyentuh. Seperti mana botol air ini, dia ghaib atau tidak? Tidaklah, sebab ada jelas di harapan kita boleh menyentuhnya. Jadi kalau sekiranya disebutkan sesuatu yang mana akan datang kepada kita satu botol air mineral, akan datang, dia belum datang lagi. Jadi air itu ghaib atau tidak? Dia sifatnya masih ghaib. Cuma ghaib ini tidak sama seperti mana hukum makhluk yang ghaib macam malaikat, macam rezeki kita, dia tak sama. Disebabkan apa? Sebab kita tahulah air itu macam mana dia datang, botol dia macam mana. Maka pada pemikiran dia tidak ghaib, dia ghaib hanya belum sampai atas meja je. Seperti mana contoh, duit dalam beg kita tu agak-agak tahu tak berapa jumlah dia. Kalau kita tak kira, maka kata ulama dia masih ghaib. Kita tak tahu jumlah dia, padahal milik kita. Tetapi tidak ghaib apabila kita ambil lalu kita pun kira, betul simpan balik, maka dia hilanglah ghaib dia tadi. Makna menunjukkan kita memang bersama dengan yang ghaib jauh lebih besar daripada bersama dengan yang zahir, yang syahadah. Syahadah ni pada mazhurah. Dalam syahadah ni lah mana yang jelas dalam mata kita. Sebagai ulama akidah dan sunnah wal jamaah menyatakan bahawasanya kita hidup bersama yang ghaib lebih kurang 80%. 20% je yang tak ghaib. Lebih kurang gitulah pengiraan dia. Kenapa agaknya? Kita solat ibadah, tapi pahalanya ghaib. Allah nak bagi pahala banyak mana, dia ghaib. Begitu juga hal ehwal setiap daripada pahala atas sedekah, setiap daripada pahala atas tasbih, atas zikrullah, qiraatul Quran, semua itu adalah ghaib. Begitu juga malaikat yang siang malam datang kat kita menulis amal-amal kita, diangkat ke langit. Itu semua adalah ghaib.
Bahkan ketika mana kita tidur bersama kita, para malaikat yang jaga kita waktu tidur, itu pun ghaib. Hikmahnya di sini, kalau sekiranya tidak ghaib, kita pun susah hati gitu. Kita duduk baring, duduk sebelah tengok macam ni. Apatah lagi kalau lah iblis setan tu tidak ghaib, lagi susah hati gitu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, dia ghaib. Seperti mana angin itu boleh dirasa, dia tidak ghaib pada rasa, tapi ghaib pada bentuk dia. Tapi kita merasai. Tapi kita tak tahu hujan akan turun bila, itu ghaib, itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dipuji oleh Allah, kalau kita beriman memang wujud perkara-perkara yang ghaib di sekeliling kita. Namun di sana masih terdapat hal yang dapat kita ketahui tanpa menggunakan ilmu indrawi, 5 tadi indra tu. Sebagai contoh, di hadapan kita terdapat 2 buah beg pakaian yang diisi dengan beberapa helai pakaian. Perlu didatangkan contohnya. Maknanya depan kita ada 2 beg yang mana diisi dengan beberapa helai baju ke seluar ke dalamnya. Keduanya sama dalam bentuk dan juga besarnya, mana pada beg. Akan tetapi, mampukah kita dengan menggunakan indera kita mengetahui daripada 2 beg tadi yang kita isi bajunya, seluarnya, apalah pakaian dalamnya, yakni beratnya itu, adakah kita mengetahuinya? Kita boleh isi, ini kain, ini baju, 2 beg. Tapi adakah kita tahu berat dia berapa? Jawapannya tidak tahu, sehinggalah kita timbang, barulah kita tahu. Seperti mana contoh, kita tahu tak sekarang ni berat kita dah tambah berapa? Dia susah nak kurang, kena tambah je. Kita pun tak tahu agaknya berapa. Kita timbang nanti kita tahulah. Kita dah timbang, kita dapat jawapannya. Tapi besok ni tahu tak berapa pula? Tak tahu. Jadi kata ulama, bukan sekadar ghaib ni tak nampak, tetapi sesuatu di sudut timbangannya pun tak tahu berapa jumlah timbangannya, itu pun ghaib. Seperti mana contoh diqiyaskan amalan soleh, ada amalan yang memberatkan kita di timbangan mizan. Antaranya Nabi kata, alhamdulillah tamla'ul mizan, zikrullah. Tapi kita tak boleh nak menggambarkan bagaimana yang memberatkan di timbangan mizan. Berat, kita tak boleh nak menggambarkannya. Berat dia berat yang bagaimana, besarnya besar yang bagaimana. Lalu kita tidak mengetahui, maka itu juga termasuk daripada beriman saja perkara atau perkara yang ghaib. Jadi jawapannya kita tidak tahu berat dia berapa. Caranya mestilah dengan mengangkat keduanya terlebih dahulu, dan barulah akan diketahui mana berat. Beg pertama angkat, beg kedua pun angkat. Oh, beg kedua lebih berat daripada beg yang pertama. Itu secara umum, bukannya berat sampai kita tahu ini 10 kilo, ni 12 kilo. Itu ditimbang lebih detail, tapi secara umum kita tahu beg yang kedua tu lebih berat. Jadi bila kita mengetahui, maka terpadamlah ghaib tadi. Tetapi pada asalnya dia pun masih ghaib. Itu salah satu contoh yang mudah yang dibuat oleh ulama-ulama kita untuk kita faham daripada sesuatu yang ghaib, tetapi bukan melalui dilihat. Kadang-kadang ada satu tempat kita pergi, ada kacang dalam satu balang, lalu dia suruh teka berapa jumlah kacang dalam balang itu. Itu ghaib juga itu. Lalu dia kata mesti tidak akan tepat 100%, cuma mana yang menghampiri dia boleh dapat hadiah. Sebagai ulama kita antara mazhab Hanafi, dia kata itu judi, dia tidak boleh. Teka-teka tu judi dalam mazhab Hanafi. Teka-teka tu. Mazhab Syafi'i pula, kalau sekiranya kita keluar RM10 syaratnya, barulah boleh nak tekanya kacang dalam balang. Itu juga judi dalam mazhab Syafi'i. Sebab syarat keluar duit. Tapi kalau syarat tak ada kena-mengena, memang dia sediakan hadiah bukan sebab kita bayar tadi, itu boleh, harus, kaedahnya begitu. Itu yang masalahnya. Banyak orang buat mancing tu judi, unsur judi dalam tu. Sebab apa? Mana ada orang nak bagi hadiahnya sebiji kereta, melainkan
melalui yang dia kutip pada yuran yang dikenakan oleh peserta tu. Dia mesti target orang yang datang itu lebih kurang 1,000 orang atau 700 ke 1,000 orang. Sebab kita tu pun dia dah target dah, darab dah. Satu orang RM100. Darab dengan jumlah tu, bolehlah dia dapat keuntungan banyak ni, untuk beli baju banyak ni. Yang ni boleh beli kereta, siapa juara dapat. Jadi diambil pada duit peserta tadi, maka itu adalah judi. Itu adalah judi, itu haram dalam Islam. Yang tak jadi judi adalah mana-mana hamba Allah memang kaya dia, wakil rakyat ke, saya nak hadiahkan kereta siapa yang jadi jual ikan yang paling berat sekali. Itu boleh. Tetapi duit yang kita keluarkan tidak ada kena-mengena untuk dengan hadiah. Dia kena asing. Jadi duit guna untuk apa? Mungkin dia nak bayar sewa itu, dia nak beli makan untuk kita, dia nak beli baju bagi kita. Itu bukan judi, sebab semua orang dapat. Tapi kalau dia beli hadiah daripada itu adalah taruhan. Itu judi. Itu pasal dia kena beza. Dia tak boleh jadikan hadiah daripada duit orang tadi. Dia kena mengasingkannya. Dia kena satu duit lain daripada duit peserta yang dia sediakan. Itu bolehlah jadi tak judi. Tapi kebanyakan sebenarnya judi tu. Ada satu tempat tu kena tipu. Hadiah pertama kereta dia harga 200,000. Orang pun masuk. Masuk. Lepas tu ada orang juara, tapi tak dapat kereta. Sebab apa? Duit 200,000 nak beli kereta tak cukup, sebab jumlah peserta pun tak ramai. Jadi pusing tu yang masuk mana dah. Saya baca tu orang pun komplain, kata dapat kereta ni yang kami masuk ni. Orang nak masuk itu mana nak boleh dia had. Kolam pun boleh isi 200 orang, yang nak masuk 1,000. Jadi dia ambil 200 orang, tapi dia tak pandai. Dia ingat boleh belilah kereta 200,000 tu. Sebenarnya nak ambil, orang kata nak ramai-ramai lah. Salah satu lagi orang itu, dia buatlah cabutan tuah, dapatnya kereta, dapatnya motor, dapatnya emas sekeping. Orang pun masuk, syaratnya bayar banyak ni baru dapat. Tulis-tulis scan, masuk. Nanti kami tengok nombor tu, kami pun buatlah cabutan bertuah. Kita pun tunggu dah setahun. Kita tanya bila nak ada cabutan bertuah, tak jadilah cabutan bertuah tu, cancel. Dia tipu kita. Jadi jangan mudah terpercaya di situ. Orang Melayu memang senang kena tipu, orang katalah gitu. Jadi ini pembelajaran akidatul Islam di sudut akal. Cerita beg tadi. Lalu beg yang kedua tu jauh lebih berat daripada beg yang pertama. Lalu soalannya bagaimana dia mengetahuinya? Dengan cara dia mengangkat. Jadi otot itu isyarat. Yang ni ringan, tak ada rasa beban. Yang ni pula angkat, ada rasa beban. Lalu akal bagi tahu. Lalu begitu juga di sudut akidatul Islam, perkara yang ghaib mesti ada yang bagi tahu kepada kita yang ghaib tadi. Makna kita tak boleh mengetahui sendiri-sendiri. Kaedahnya begitu. Seperti mana apa saja peristiwa antara Rasulullah, Nabi bagi tahu, baru kita tahu. Kita jangan tiba-tiba nak memunculkan ataupun nak buat satu kisah yang Nabi tak melalui kisah. Maksudnya jangan kita campur aduk kisah Rasulullah, kehidupan ni memang tak ada dalam kehidupan Nabi. Itu kaedahnya. Sebab kehidupan Rasulullah SAW, dia duduk bangun ni ibadah. Hati Rasulullah ini bukan seperti mana hati kita. Hati Rasulullah dia sentiasa memandang rububiyah, memandang kebesaran Allah. Hati dia tak pernah tidur. Mata dia tidur. Mata tidur sama kita. Tapi bila kita tidur, hati pun tidur juga. Rehatlah. Kita tak tahu, kita tak dengar apa yang berlaku. Tidur. Tapi Rasulullah lain. Dia memang tidur, dia sedang rehat. Tapi kalau orang nak bercakap dengan dia, dia bercakap balik. Walaupun mata dia tutup. Dekat rumah Rasulullah tidur. Aisyah bangun, "Ya Rasulullah, adakah kau dah solat witir?" Nabi terus jawab, "InsyaAllah ya Aisyah, aku akan bangun untuk solat witir." Nabi pun tidur. Walaupun dia tidur,
dia masih mendengar sahabat Rasulullah baca ayat apa, surah apa, solat malam mereka. Hati dia. Sebelum Isra wal Mi'raj tu Nabi kata, aku tidur dekat hijab Ismail, belakangan aku bersama aku Hamzah, bapa saudara Nabi. Belah kiri aku Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Nabi tidur kat tengah. Nabi tidur, Hamzah dengan Ja'far pun tidur. Lalu kata Rasulullah, maka datanglah Jibril, Israfil, Mikail. Apa maksudnya? Nabi boleh tahu kehadiran ni malaikat tu pada Nabi tidur. 3 orang malaikat tu pun bertanya, orang yang mana ni yang matanya tidur, hatinya tak tidur? Jibril kata, ni orang yang di tengah ni, Muhammad nama dia. Mikail, Israfil tak kenal, tak tahu maksudnya siapa di antara mereka. Secara umum, walaupun Rasulullah tu memang seorang Nabi Rasul, tapi tak tahu sifat yang itu. Lalu Jibril tahu itu Muhammad yang duduk tengah. Apa maksudnya di sini? Maknanya Jibril pun mengetahui hati Rasulullah. Hati Rasulullah pula mengetahui apa yang berlaku walaupun dia sedang tidur. Lepas tu Jibril, Mikail, Israfil pun pergi naik ke langit. Belum jadi Isra wal Mi'raj. Malam lain barulah turunnya Jibril buka atap. Dia buka atap Jibril, tapi dia tak marilah original dia, asli dia. Lalu bila saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyedarinya dengan hati bukan mata, Jibril turun tu Rasulullah dah nampak dengan hati dia. Sebab hati Rasulullah memandang keajaiban yang dicipta oleh Allah. Dia sedang tasbih hati Rasul. Lalu Rasulullah SAW pun tahu Jibril dia pergi buka atap. Bila dah buka atap, Nabi pun barulah buka mata, nampak langit. Lepas tu Jibril tak ada. Jibril pergi kat muka pintu, Rasulullah pun buka pintu. Bukan Jibril pada atap turun ke bawah, dia pergi kat pintu. Sebab adab juga, adab dengan Rasulullah. Sebab Rasulullah jauh lebih hebat berbanding Jibril. Lalu mengapa Jibril buka atap? Allah nak beritahu Rasulullah nak naikkan Mi'raj pergi ke langit. Itu kata ulama-ulama kita. Jadi apa yang saya cerita boleh cerita, tapi jangan gambarkan, membayangkan. Sebab apa? Sebab dia sebenarnya luar biasa. Cuba kita tidur, malam-malam ada orang buka atap. Agak kita, mungkin malam ni aku kena Mi'raj juga kot. Mana nak ada. Dulu kat Shah Alam ada kes macam tu. Dia buka atap, dia nak masuk, nak mencuri. Lepas tu jatuh, 2 beradik kat bawah, grip dia, cekik dia, mati kawan tu. Pencuri tu mati. Boleh datang tengok, kata dah mati dah ni, kau buat apa? Kamu buat apa? Kami buat screen sekali. Akhirnya 2 beradik itu ke tali gantung, bunuh dengan niat lah. Sebab apa? Memanglah dia cukuplah pegang ikat dia, jangan sampai bunuh dia. Sebab undang-undang di Malaysia ni lain. Kalau tak kena pun paling kurang 20 tahun penjara. Macam ada pengalaman, kalau nak bunuh tikui, bunuh nyamuk, itu tak ada enactment, tak ada perundangan. Tapi masalah kita takut nak bunuh. Tikui tu dia datang kat kita, kita lari. Padahal pergi datang kat dia bunuh. Tikui boleh dibunuh, tapi kita takut walaupun tak ada undang-undang. Mulut dia kecil je pun. Contoh yang lain saya tulis di sini, contoh mudah untuk kita tahu pada keumuman usul pada yang ghaib tu dulu. Ketika kita masuk ke kedai kain, di hadapan kita ada dua corak kain yang jenis yang sama, akan tetapi tidak diketahui mana satukah kain yang paling lembut. Corak tu sama 100%, cuma diasingkan. Kita tak tanyalah penjual tu, bahagian A, bahagian B, corak sama, cuma kita nak tahu mana antara dua ini kain yang paling lembut. Akhirnya jawapannya pergi sentuh lah. Jadi sebelum kita mengetahui mana kain yang lebih lembut, dia ghaib. Jadi maksudnya ghaib bukan sekadar tak nampak, sesuatu yang belum pasti dirasai dengan
indera tangan kita ini, maka dia masih ghaib. Seperti mana contoh, seseorang itu tidak mustahil dia sudah akidah Allah perlihatkan dia dengan syurga. Dia pernah mimpi syurga. Seperti mana Umar bin Abdul Aziz dulu karamah dia bila tidur Allah bagi dia nampak syurga. Kadang-kadang nampak neraka. Karamah. Begitu juga ada para sahabat Rasulullah sampai Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dengan bidadari lagi. Kisahnya waktu Rasulullah hidup lagi dan Rasulullah membenarkan mimpi dia. Dia tengok bidadari sungguh tu. Syurga itu dunia ke akhirat. Syurga itu dunia ke akhirat? Akhirat. Jadi maksudnya kita masih hidup di dunia, belum mati lagi. Allah Subhanahu wa taala dah bagi gambarannya akhirat. Akhirat tu ghaib ke tak ghaib? Orang yang memimpi syurga, dia melihat yang ghaib tapi belum hakikat seluruhnya. Sebab dia belum masuk, dia belum sentuh, dia belum rasa dalam syurga. Makna masih ghaib. Masih ghaib walaupun mimpi itu berlaku. Seperti mana Rasulullah sebelum Nabi nak naik ke langit, Nabi kata, sebelum aku naik ke langit ada bidadari yang datang kepada aku. Nabi pun tengok, Nabi pun tanya dia bidadari yang macam mana. Bidadari itu ghaib ke tidak? Ghaib. Atau Rasulullah ghaib atau tidak? Masih ghaib. Apa maksud di sini? Makna ghaib ini pasti ghaib, tetap ghaib, mempunyai peringkat-peringkat walaupun dua mata melihat. Contoh Isra wa Mi'raj Nabi tengok syurga, Nabi tengok neraka, dua-dua ghaib. Dua-dua adalah ghaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa sebab Nabi diperintah solat malam. Wajib betul-betul sebelum solat 5 kali. Jibril kata, "Ya Muhammad pergi depan jadi imam." Waktu Rasulullah kata, waktu aku nak pergi ke depan itu aku dengar ada azan dalam masjid. Waktu berkumpul lah ramai jamaah. Waktu Jibril kata, "Ya Muhammad jadi imam." Jadi soalannya, apa yang dilihat oleh Rasulullah, apa yang dia dengar azan tu ghaib atau tidak? Ghaib. Tapi oleh kerana ini daripada Allah, tetap ghaib. Cuma ini satu keistimewaan bagi Rasulullah yang mendengar, melihat yang ghaib. Hakikat tetap ghaib. Mengapa hakikat tetap ghaib? Sebab bukan pada waktu hakikat yang sebenarnya. Apa maksudnya? Hakikat sebenarnya yang ghaib itu dipecahkan apabila semua yang kita lihat dalam syurga. Sebab para Nabi Rasul semua kita akan melihatnya dalam syurga. Itu hakikat. Benar-benar kita berada dalam syurga, itu hakikat ghaib yang telah dipecahkan sebab kita benar-benar merasai nikmat syurga. Hari ini sekadar beriman boleh dilihat. Kalau Allah memperlihatkannya macam Nabi. Tapi apa yang dilihat Nabi itu nak beritahu, itulah keadaan yang ghaib tadi. Sama dah contoh kain tadi, kita dah nampak satu bahagian telah dipecahkan ghaibnya, makna kita nampak coraknya, tapi masih lagi ghaib kerana kita tak tahu mana yang lebih halus di antara kedua kain. Lalu kita pun merasai pecah lagi satu yang ghaib. Apa maksudnya? Maknanya kita dah tahu kain yang halus, tetapi dia tetap jadi ghaib di antara dua kain tadi. Mana yang jauh lebih lama tahannya, itu ghaib lagi. Itu yang saya sebut tadi, kata ulama, berkaitan ghaib berada di sekeliling kita lebih daripada 80%, agar keimanan kita pun mesti dibesarkan. Seperti mana contoh, satu-satu harta yang kita miliki, kita tahu tak agaknya berapa lama dia akan bersama kita? Kita tahu. Pakaian yang kita pakai ni pun tak tahu berapa lama dia akan bersama dengan kita. Mungkin orang ada yang pakai macam pakai buang ada tu, kaya sangat. Lalu kita tidak mengetahui disebabkan apa? Sebab ghaib itu sentiasa bersama kita, sekeliling kita, bahkan sampai ilmu yang kita miliki pun ada yang masih bersifat ghaib. Sebab apa? Sebab ilmu kita bukan, dia tak sempurna seluruhnya lagi. Ada yang kita tak tahu, itulah maksudnya ada yang masih ghaib dengan kita atas ilmu tu sendiri. Sebab tak tahu.
Jadi pemegangnya yang gaib tadi adalah penciptanya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu beriman saja. Contoh yang lain juga, ketika mana kita lapar, dengan cara apa kita merasakan lapar? Lapar ini bukan dengan kita tengok, kita dengar, kita tak memerlukan itu. Kita hidup, kita rasa di mulut, itu bukan cara untuk mengesan lapar ataupun tidak. Begitu juga ketika mana kita haus, perasaan apa yang menyebabkan kita memerlukan air? Ketika kita tidur, perasaan apa yang membangunkan kita daripada tidur? Dan tidak ada yang tahu jawapan secara hakikatnya, melainkan itu semua pun dikaitkan allazina yu'minuna bil ghaib. Ghaib juga. Contoh mudah atas kehidupan kita itu pun dah adanya yang ghaib bersama dengan kita. Jadi kita nak rasa lapar itu bukan dengan melihat. Rasa lapar itu adalah satu perasaan yang dirasa, ahwal dirasa. Seperti mana contoh, kita order air, kita kata TO lah. Sebelum kita minum, agak-agak kita tahu tak rasa manisnya macam mana ataupun tawarnya macam mana. Tidak tahu sehinggalah kita rasa. Jadi sebelum kita rasa, air ni masih ghaib. Mak kau order air apa? Air TO ghaib gitu. Wah, terus praktik ilmu yang dia belajar tu gitu. Kau order makan apa? Nasi kandar ghaib gitu. Sebab tak tahu karinya rasa macam mana, ni first time nak rasa. Tak tahu, dia masih ghaib. Ikut akidah ulama kita, akidah itu Islam, ulama kata ini ghaib juga. Apa maksudnya? Menunjukkan segala-galanya atas ilmu Allah. Akan tetapi Allah mengizinkan kita untuk mengetahui sebahagian pada yang ghaib dengan cara indrawi tadi. Rasalah, peganglah, minumlah. Seperti mana contoh makan dan minum, adatnya adalah menghilangkan lapar, menghilangkan dahaga. Itu adat. Tetapi hakikatnya Allah yang menghilangkan lapar, menghilangkan haus ataupun dahaga. Itu hakikat. Jadi oleh kerana itu kita makan, tapi kita tidak tahu kita makan ni sampai batas mana kita akan hilang rasa lapar. Itu masih ghaib. Lalu usaha makan saja dulu. Jangan difikir kenyang ataupun tidak. Usaha makan dulu dan jangan ada pembaziran. Minum pun begitu, minum aja dulu. Mengapa agaknya? Mungkin Allah Subhanahu wa taala dia menguji kita. Kita makan, selesai satu pinggan, minum satu cawan air pun selesai, tapi dia menguji kita, masih belum hilang lapar dan dahaga. Tak, dia menguji kita. Lalu kata ulama kita bahawa sini ambil pada adat balik. Kebiasaan kamu satu pinggan, satu cawan ni dah selesai buat kamu, satu gelas air ni selesai buat kamu, kamu pun berhenti, jangan kamu mencari lagi. Kerana apa? Kerana Allah menguji kita, kita tidak tahu bila waktunya Allah akan kenyangkan kita dan menyebabkan kita hilang hausnya, dahaganya. Kerana Rasulullah pun mengajar kita begitu. Sahabat Nabi tengok cara Nabi makan. Nabi pun makan kurma 3 biji, selesai. Lepas tu minum air 3 teguk, selesai. Logik kata ini yang dimakan oleh Rasul. Ya, boleh kenyang ke? Lalu Rasulullah SAW pun mengajar kita bahawa tugas kita kulu washrabu atas firman Allah, makan dan minum. Lalu kita dah makan, kita dah minum, yang menghilangkan lapar dahaga Allah jua. Usaha itu adalah ibadah. Seperti mana contoh, kita pun berdoa. Kalau sekiranya kita dah berdoa tapi tak mustajab, agak-agaknya kita berhenti tak daripada doa tu? Adalah satu doa kita dah berdoa tak mustajab, doa tak mustajab, agak-agak berhenti tak? Tak mau doa dah. Ikut pada hal keyakinan kita dah. Lalu ulama kita ditanya, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah macam tidak memustajabkan doa sebab kita doa-doa tak mustajab. Kita rasa begitu, hakikatnya kita dilarang rasa begitu. Disebabkan apa? Sebab doa mukhul ibadah.
Doa itu usaha. Usaha itu ibadah. Itu bahasa Allah perintah kita usaha. Usaha itu ibadah. Lalu jangan dilihat natijah aja juga. Maknanya sekarang ni kita doa itu dah dapat pahala. Usaha berdoa tu dapat pahala. Sama ada mustajab ataupun tidak, itu bukan yang utama. Utama usaha je. Itu kaedah. Cuma Nabi ajar kita al-yakin. Kamu bila doa walaupun sekali, kamu kena yakin doa kamu mustajab. Asalkan kamu tak ada masalah dengan Tuhan lah, dengan Allah Ta'ala, akidah betul, ibadah betul, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala mustajabkan. Lalu kalau orang yang ibadah tak betul, akidah tak betul, nampak macam mustajab, itu sebenarnya apa yang diberi oleh Allah atas kehendaknya yang telah pasti diberi walaupun dia tak doa sebenarnya. Seperti mana Iblis, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah dah laknat dia, Allah usir dia. Lepas tu Iblis kata, ya Allah, bagilah aku tempoh, jangan kau matikan aku segera. Kata Abdullah bin Abbas, sampai tiupan sangkakala pertama baru dia mati. Berapa puluh ribu tahun, mungkin tak tahulah, sepanjang itulah usia dia Iblis itu. Lalu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, ya Iblis, kamu termasuk orang yang dipanjangkan umur itu. Soalannya, adakah dipanjangkan umur tadi sebab dia berdoa kepada Allah, ataupun memang Allah telah tentukan itulah usia dia? Jawapannya bukan doa, memang Allah telah tentukan itu usia, sebab usia termasuk rezeki. Usaha tu dah termasuk rezeki yang ditentukan oleh Allah. Oleh kerana itu, rezeki yang Allah bagi kepada kita bukan sabitnya usaha. Usaha satu bahagian, itu pahala ibadah. Rezeki memang dah telah ditentukan, dan dia bukan terlibat dengan usaha. Itu yang perlu kita ketahui. Maksud usaha bukan menyebabkan datang rezeki. Rezeki telah ditentukan, seperti mana Qarun sekalipun, Firaun sekalipun. Kan Qarun tu sangat kaya orangnya. Dia kata, aku kaya sebab dengan ilmu aku, usaha aku, rajin aku. Allah turunkan ayat Quran? Bukan. Kami uji dia. Memang Allah sengaja bagi dia kaya. Maksudnya kalau sekiranya sampai satu waktu dia tak usaha, dia tak akan dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kaya ataupun miskin dua-dua ujian yang sama daripada Allah. Itu dia sudah akidatul Islam. Lalu usaha tu kenapa pula? Usaha tu satu ibadah. Oleh kerana itulah tak semestinya orang yang sangat bijak dia kaya. Ada orang yang bodoh kaya dia. Mana bukan sebab kaya, sebab dia tu bijak, maka dia miskin sebab dia bodoh. Berapa ramai orang yang kaya pun bodoh, dia miskin juga. Itu. Berapa ramai orang yang bodoh kaya dia. Apa maksudnya? Maka rezeki tidak terlibat kerana dia kaya ataupun miskin, dia usaha ataupun tidak. Memang telah ditentukan oleh Allah. Hanya bezanya adalah bila Allah bagi, dia pandai untuk guna pakai pemberian Allah untuk dibesarkan dengan usaha dia. Akan tetapi dalam hal ini dilihat usaha dia pergi ke arah ketaatan ataupun kemaksiatan. Itu. Kalau dia berusaha atas ketaatan, maka pahala pun dilipat gandakan oleh Allah. Tapi maksiat tidak adalah dosa lah. Tapi rezeki telah disiapkan oleh Allah, maka itu bukan melalui tangan kita, usaha kita. Sebab tapak rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang urus kita, tapi yang menyediakan tapak rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia termasuk yang ghaib juga. Kita tak tahu rezeki yang Allah bagi ni mungkin akan datang lebih lagi ke, akan berkurang ke. Kita sendiri sebenarnya jangan hitung, sebab kita tidak tahu perhitungan daripada Allah. Hanya kita jalan saja, kita yakin rezeki daripada Allah. Selesai. Itu berkaitan dengan kita. Yang lain,
Jika seorang pelajar diberi latihan untuk mengukur sesuatu benda, objek benda tu, lalu pelajar itu dapat menyelesaikan dengan tepat, apakah dikatakan dia mengetahui perkara yang ghaib? Jawapannya tidak lagi, kerana dia telah mengukurnya melalui kaedah dan juga rumusnya yang mengantarnya kepada penyelesaian akan soalan yang diberikan. Sedangkan yang ghaib itu tanpa diawali pendahuluan tanpa rumus-rumus untuk menyelesaikannya. Maka di sudut akidah ulama pun datangkan satu perbezaan di sudut yang ghaib. Sebab yang ghaib itu ada kalanya dia tidak boleh melalui dengan ukuran, melalui daripada rumus-rumus tadi, tak ada. Kenapa? Kerana ghaib itu sangat-sangat halus kedudukannya. Hanya saja disebabkan dengan zaman yang berubah, sehingga adanya teknologi yang membantu alat. Tetapi kata ulama, teknologi itu, alat itu tidak termasuk dalam Islam, tidak terlibat. Mengapa agaknya? Kerana Islam tetap Islam, dia tak ada perubahan. Yang berubah tu orang Islam itu, yang buat salah itu orang Islam. Bila orang Islam buat salah, dia tidak mencacat ke Islam, sebab inna dina indallahil Islam. Yang cacat tu siapa? Yang melakukan kesalahan tu. Seperti mana contoh di Turki dulu, dikatakan bahawa Islam di Turki telah jatuh. Kaedah tu salah dari sudut kaedah bahasa. Maksud bahasa adalah ta'rif al-Islam. Yang jatuh itu adalah kerajaan Turki Uthmaniyah, bukannya Islam di Turki jatuh. Islam tak pernah jatuh, sebab Islam tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi Islam tetap Islam, dia tidak ada perubahan. Walaupun ada ajaran sesat, dia tidak mencacatkan Islam juga. Dia punya problem bukan al-Islam itu. Jadi yang problem tu muslimun, orang Islam, tapi bukan al-Islam. Tu yang beza Islam dengan Muslim. Beza. Awak Islam, saya Muslim. Al-Islam tu agama, Muslim saya orang yang menganut agama Islam. Kaedah bahasa begitu. Jadi perkara yang gaib juga kata ulama, kalau sekiranya tanpa pendahuluan, maknanya sesuatu memang kita tidak tahu sampai pada hakikat. Walaupun kita dah buat sesuatu, mengkaji, tetap juga tidak mencapai pada hakikatnya, maka itu adalah al-ghaib. Tetapi apabila kita mengkaji, kita mendapat ukurannya, bentuknya, dihilang ghaibnya. Yang ini kata ulama, tak perlulah beriman, tak perlu tasdik fi qalbi. Mengapa agaknya? Beza. Seperti mana contoh rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak perlu nak hitung sebab tak mampu nak hitung, tapi kita beriman itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selesai kat situ. Kerana kita dia tahu rezeki akan datang, yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan datang lagi. Ketetapannya telah ditetapkan. Itu ghaib. Ini tasdik fi qalbi, mesti masuk dalam hati. Tetapi kalau sekiranya orang tanding bola sepak lalu ditanya siapa menang semalam, Malaysia 2-0, adakah perlu kita tasdik fi qalbi? Tak perlu, walaupun sebelum ni kita tak tahu siapa yang menang. Bila kita tak tahu siapa yang menang, ya secara logiknya itu ghaib. Tapi bila dah tahu, itu bukan cerita ghaib, tak perlu kita beriman masuk dalam hati. Mana ada ustaz kita pun mengajak kita kena beriman Malaysia menang 2-0. Mana ada. Itulah perbezaan tadi. Tetapi berkaitan dengan rezeki, kita kena beriman rezeki yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tak putus, walaupun mungkin dengan kefahaman agama itu rezeki. Seperti mana contoh rezeki kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak-anak. Kembali balik contoh, ini tidak terlibat pada hayah Allah, Maha hidup Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlibat dengan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Dia belum cipta kita, tapi jumlah anak kita 5. Ada ilmu dia. Itu yang luar biasa tu. Kita adakah memiliki ayat ni, memiliki ilmu macam ni?
Jawapannya tidak. Siapa di antara kita tahu akan mati bila? Dia tahu. Siapa di antara kita belum dia kahwin lagi dah tahu anak dia 10? Tak ada. Kalau dia tahu tu luar biasa lah kan. Okey, sesat pada ilmu. Kemudian masuk iradah. Allah berkehendak. Berkehendak, kita belum ada, anak kita 5, iradah. Lalu Allah cipta kita, kita berkahwin, maka dapatlah anak 5. Itu qudrah. Itu kena beza tadi. Ilmun, iradah, qudrah. Lalu kita ada sebab atas qudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu segala-gala yang berlaku atas alam ini semua adalah atas qudrah Allah. Mustahil wujud ada tanpa qudrah. Maka mustahil sesuatu yang wujud walaupun kita tak tahu dia ghaib, maka kita mengatakan tidak ada, sebab Allah menguji kita atas sesuatu yang Allah bagi tahu tapi tak nampak. Itu qudrah juga. Berapa banyak benda di hadapan kita ataupun perkara akhirat yang dah sampai ceritanya kepada kita, sam'iyat, tetapi kita belum nampak lagi gambarannya ataupun bentuknya. Tidak lain melainkan itulah yang disebut oleh Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi atas dunia ahsanu amala, kamu beriman saja, sebab perkara ini mudah buat kamu. Kalau kamu nak mengkaji, dia jadi susah. Nabi bagi tahu adanya hari berbangkit. Lalu dia buat kajian. Saya belum nak boleh terima lagi walaupun Nabi yang bagi tahu. Saya nak kaji dulu. Dia nak buat kaji betul ke nanti ada harinya kebangkitan setelah kematian. Makna yaumil ba'ts, hari dibangkitkan manusia. Itu ada dalam Quran, tapi dia nak kaji sebab dia nak, bagi dia takkan puas hati melainkan kaji dulu. Ada orang begitu. Memang ada orang begitu akhir zaman. Padahal tentang iman dia tidak perlu buat kajian. Tak perlu buat kajian. Ada seorang anak kecil wafat, meninggal. Lepas tu ibunya menangis. Rasulullah kata, wahai ibu, ibu panggil dia ibu dah, sesungguhnya anakmu ini kat syurga. Lepas tu Nabi tanya, nak tak tengok? Kalau nak tengok, aku mau kepada Allah agar Allah perlihatkan kamu. Mungkin cara mimpi ke apa ke. Tapi dia jawab apa? Atas iman dia jawab. Ya Rasulullah, cukuplah kau bagi tahu anak aku di syurga. Tak perlu lagi mohon kepada Allah agar aku lihat, aku puas hati, baru aku kata betul dekat syurga. Itulah iman. Mana pada zaman Rasulullah, wanita itu sangat beriman dengan cara gitu. Itu tanda orang beriman ni. Kalau kita, ya Rasul, nak tengoklah, kalau betul baru saya percaya kata Rasul gitu. Rasul jangan tipu-tipu gitu. Kalau tipu tak layak jadi Rasulnya. Tapi atas iman tak perlu nak kata nak tengok. Lainlah kalau sekiranya dia bukan Nabi Rasul, kak anak kak ni kat syurga ni, cuba tengok, tunjuk tengok. Kalau dia boleh buat gitu, nescaya dia boleh buat macam-macam lagi. Tetapi sebenarnya hakikatnya orang itu tidak tahu, sebab ini terlibat dengan kudrah Allah. Mustahil ada orang gitu mudah-mudah nak tunjuk ini, nak tunjuk macam magic show pula kat kita. Melainkan bantuan syaitan je. Itu je. Kita kena tahu akhir zaman tidak ada orang yang sampai peringkat begitu. Tak ada. Melainkan atas jalan syaitan je. Syaitan mudah, dia boleh lihatkan itu, lihatkan ini, itu mudah bagi syaitan. Dia sihir mata kita. Tetapi kalau dia sudut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada mudah orang boleh tunjuk syurga, tunjuk neraka, tunjuk langit, tunjuk Suratul Muntaha. Nabi sendiri pun Isra wal Mi'raj nak tengok. Dia pula boleh gitu-gitu je. Jadi jangan kita terus nak percaya golongan-golongan gitu. Sebab perkara ini pun semua termasuk daripada perkara yang ghaib. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min 'adzabil nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.